A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. So, Jasni Ahmad ya. Pensyarah kanan UUM, orang pertama yang merespon, diikuti oleh Haji Zainun dari Canberra, Singapura. Yan Yayan, Khairul Hazri, Kak Syuk, ni top 4 ni ya. Aida, ya, Aida siapa tadi? Tak nampak tadi. Aida, lepas tu Wong Jowo, Yati Setia, Kefli Zul ni so top 10 ya. Cik Akma, ya, Cik Akma Musa, Yan Yayan, good morning to you. Nazmi, apa nama, Hanifah, ya, Norma Basar, Kafrizul terus share ya. Wah, Kafrizul orang JB ni terus share. Terima kasih, tolong share ya. Khairul Hazri, apa nama, Cikgu Nazir dah masuk, Khatijah Harun, Siti Afsakula pun orang KK dah masuk. Waalaikumsalam. Zaris, Zaidah Qasim, Rafidah Hassan, Puan Zainun pun dah share. Syed Imran, morning to you. Syed Imran Arifin, Al-Idrus, Kak Syuk pun dah share. Terima kasih. Salawati Uti, tolong share kepada 10 orang sahabat ya, pada grup. Haji Abdul Rahim Singapura dah masuk. Terima kasih. Wong Jowo, terima kasih masuk. Allahu Akbar. Umi Rahman, Nur Hidayat Abdullah, Coach Amy dah masuk ya. Rosna Juzan, Suwarti, Khatijah Harun, Misa dah hadir. Nora Muhammad ya. Mun Maisma dah masuk. Ya, Amy, Coach Amy kata dah sedekah subuh. Tahniah, syukur ya. Tuan Abah pun ingat sedekah subuh tadi. Selalu ni memang ingat, cuma kadang terlupa nak masuk je tabung. Okey. Haji Abdul Rahim kata salam daripada Singapura. Terima kasih Haji. Misa, Sabaria Daud, baru 60 orang share ya. Kita tunggu 200 baru kita sambung. Hari ni topik yang yang sama, tapi tak apa dapat tip-tip yang menarik. Malam tadi cari lagi tip ya, sampai pukul 1 ya. Sambil tengok tenis. Mat Zaidin Wahab. Kita tengok siapa nama seat nombor 3 lawan dengan Carlos ya, daripada seat nombor 6 tu. Aztec lupalah nama budak Spanyol ya. Ya, Mun Maisma, Rahim, Ahyar Zaini, Misa, Rafiq, Budok Ulu ya. Budok Ulu. Ji Fazil dah ada. Terima kasih dah share. Musliha Musa ya. Like dan share guys. Mun Maisma tadi, Nur Asma Abdul, Iris Arisa, Nuraini Abdul Karim, Nur Ain Abdul Kadir, Sabridas ya. Ya, orang Melaka ya. Sabridas orang Melaka ya, orang Sabah. Orang Melaka dah hadir. Sabridas dah ya. Narima Ismail ya. Pun dah share ya. Dr. Narima kawan lama kita. Suali, Khalijah Sairan, Amaris Gita Smith, Nur Ain Abdul Qadir, Nadrania Zullah, Syamsinar, Aminullah Ayat, Ayu Saim. Wow, Ayu Saim daripada Arizona ya. Sahabat kita dari Arizona ni sekarang tengah malam ni, maghrib ni ya, lepas maghrib. Jamila Abdul Salam, Rasimah Osman, Zainab Hassan ya, Nurani Abdul Karim dah sebut, Zaruj Ismail, Iris ya, Dunia Darian tu dia, Sharifah Ifa, Asni, Jalipah Kapah, Abdul Rahman, Khairul Adha, Khatijah Harun dah sebut, dah share, dah kata Ismailu Osman, Jamaliah Nawawi, Masina, geng-geng kita ni Jawa ni. Fauzia Ismail, Tengku Sadana. Wah, ni jangan jumpa Tengku Sadana ni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharifah Ifa, Cikgu Yunus, terima kasih Cikgu. Amira Saadin, Nur Ain Abdul Qadir ya, Abdul Rahman, Zawiyah, Rahimi Ami ya, Mas Abdul Rahim, Zainab Hassan dah ada, terima kasih. Joha Joib, Farhan Razali ya, Syuhada Zaidin, Azwa, Fauzia Ismail ya, 132 orang, 141 dah share. 179 dah masuk kelas. Like dan share pada 10 geng, 10 grup. Siapa ni genap 200 ke atas kita sambung.
To be fair lah, bagus, seronok, bagus ramai ya. Zainal Astan pun dah sedekah subuh, dia kata Alhamdulillah. Rashidah Syamsuddin, sedekah subuh sangat power ya. Allah yang power lah, tapi kita dapat pahala yang luar biasa dan doa kita makbul guys. Boyan JB, orang JB ramai orang Boyan juga ya. Boyan JB, Sadiah Yaya, Mazini, Puan Zainon tadi daripada Canberra. Dia pun dah ni dia keluarga dia, kerabat dia Ayush Saim daripada Arizona tu ya. Ya. Mona Maria, Saiful Saidi, terima kasih. Muni Abdul Razak, Nur Asma Abdul. Yang Tok Abah punya apa minat punya siapa nama? Oh, itu apa? Apa Abdul? So, Allahumma selamat Nur Asma. Siapa nama? Aina Abdul, ya Allah ya. Lupa nama budak tu. Nurul Izzah, Puan Zainun, dah tadi. Khairun Nisa, Marpu'ah Bukhari, Nurlia. Dah 220. Wow, laju ya. 220 orang. Ya, 192 viewers dah masuk kelas dan 220 share. Seperti yang dijanjikan, cukup 200 share, kita sambung kelas kita. Sambung perbincangan kita. Jom, cari tips ya untuk bahagia dan ceria dan bahagia. Semalam Tok Abah berhenti nombor 18 ya. Kita bagaimana kita nak exercise, berjalan dan sebagainya untuk merangsang 4 jenis hormon untuk katakan tu, dikeluarkan ya, dirembeskan oleh badan kita. SEED, SEED, serotonin, endorfin, epinefrin iaitu adrenalin ya, dan juga dopamin. Epinefrin tu sama dengan adrenalin, hormon untuk flight or fight. Ya. Pagi ni Tok Abah nak sambung ya, nak sambung dengan macam mana nak mengayakan apakah makanan. Ni cakap tentang makanan ni. Sebab Tok Abah semalam perhati Tok Mak makan nenas ya. Tok Abah pun bukanlah curi ya, ambil sepotong. Ambil sepotong. Apa ni, biasalah ya, pangkalnya manis, ujungnya masam sikit. Jadi bagaimana kita nak cari makanan yang dapat meningkatkan hormon-hormon serotonin, dopamin dan endorfin terutamanya dalam badan kita. Dan Tok Abah dah cek malam tadi, dapat hormon serotonin ni dia stabilkan mood. Bila mood stabil, tenang, tak mudah sentap ya. So dia rupanya bila kita naikkan serotonin ni, dia ada kembar dia. Kembar dia ialah hormon tryptophan. Ya. So bak kata orang yang muda, dia kata ni berat kita minum kopi lah ya. Minum kopi, lepas tu yang minum kopi kalau tak ada bau kopi, mana ada sedap ya. Tanya orang hisap rokok, tapi contoh yang tak bagus. Contoh orang hisap rokok yang tak nampak asap. Dia hisap tapi tak nampak asap. Ada shock dia ke? Kata orang hisap rokok, mana hisap rokok tak ada nampak asap, gila ke? Samalah. Minum kopi tak bau kopi, tak ada makna. So rupanya serotonin dan tryptophan ni satu macam kembar lah ya, macam kopi dan aromanya. Macam rokok dan asapnya. Contoh tak bagus ya. Tok Abah tidak mengalahkan isap rokok ya. Isap rokok semua mufti satu dunia mengesahkan haram. Ya, walaupun asal usulnya dulu kita belajar makruh ya. Tapi sebab dah dibuktikan membahayakan kesihatan, ada 4,000 unsur dalam asap rokok yang menyebabkan 40 jenis penyakit termasuk kanker, kanser. Maka ijma' ulama lah ya. So mufti-mufti satu dunia mengesahkan ianya haram ya. Ini bukan jadi isu kontroversi ya. Tapi ada juga yang masih nak lihatnya sebagai satu polemik ya. Okey. So tryptophan ni ada dalam apa tahu? Dalam telur, dalam keju, dalam nenas. So kadang-kadang dalam seminggu Tok Abah 3-4 kali juga ya, dia bagi telur 3 suku masak ya. Kadang-kadang keras. Tak apalah, Tok Abah suka ya. So telur, cheese. Cucu-cucu Tok Abah suka cheese. Jadi dia akan kaya tryptophan, dia akan kaya dengan serotonin, tenang ya. Minda mereka tenang, stabilkan mood ya. Kurang meregam insya-Allah. Dan of course yang tu Tok Abah sebut tadi, nenas. Jadi kalau ikut kamus, dia bukan nenas, nanas. Ya, kita sebut, orang Melayu kita sebut nenas. Aku nak makan nenas ya. Tetapi kalau ikut dalam dia punya kamus dewan, NANAS, nanas. Itu saya ingat Tok Abah salah sebut dulu. Jom makan nanas, jauh kata makan nanas. Rupanya nanas tu perkataan yang betul. Ya, tapi bolehlah sebut nanas ya. Tapi kalau ikut bahasa dewan bahasa ialah nanas ya. So telur, keju, keju. Apa?
Kau suka keju, aku suka sengkong. Sengkong tu ubi. Orang kampung lah tu. Ya. Ya. Alright. Baik. So, itu yang dapat meningkatkan kita punya hormon serotonin agar kita tenang, stabil emosi, tak mudah sentap untuk dapat menggamit bahagia, keceriaan. Ya. Okey, hormon serotonin. Lepas tu hormon dopamin. Dopamin ni yang kalau mereka penagih dadah, dopamin akan kurang. Orang isap rokok ni kadang mengeluarkan dopamin, dia jadi tenang. Ini sebenarnya berkaitan dengan ketagihan ya. Dia bila dah keluar tu dia akan lebih bahagia, mood jadi baik, mood bagus ya. Dan makanan yang banyak dopamin ialah minyak zaitun. Tu abang nampak kadang-kadang apa nama Tok Mak pun minum minyak zaitun, ada air kelapa, virgin coconut oil tu. Itu pun bagus tu. Minyak zaitun. Anak-anak Tok Abah suka ikan salmon. Salmon sandwich ke salmon yang Tok Abah cuba-cubalah makan. Ya Allah, boleh lah. Tapi dia ikan darat punya. Tapi dia yalah sebab ikan asing yang tak ada kat Malaysia, maka dia punya rasa pelik lah. Pada Tok Abah orang kampung kan, ikan salmon. Ikan salmon. Tapi dia sebut sebagai salmon. Bunyinya kalau jangan masuk pada mana salmon ni? Salmon mana? Nampak sangat kita orang kampung, Tok Abah orang kampung. They pronounce as salmon. L-nya disenyapkan ya, L disenyapkan ya. So orang kampung macam tu apa? So kau nampak kat restoran, kat hotel ada ikan salmon, jangan sebut ada salmon lagi salmon. Salmon lagi tak? Itu Ustaz Pius Salman. Pius Salman memanglah ada L. Ya, tempat ikan salmon tak ada L ya. Dan satu lagi lah. Dah lah ikan salmon tu bukan ikan di Malaysia tapi di luar negara. Lepas tu walnut. Walnut pun tak ada kat Malaysia lah. Ya, walnut. Ya. Tahu apa tengok dalam dictionary apa dalam bahasa Melayu walnut? Tak ada. Kacang walnut lah. Dia panggil walnut juga. Ya, walnut. Tu rupanya minyak zaitun. Itu walaupun tak ada kat Malaysia tapi mudah didapati. Kita tak tanam buah zaitun kat Malaysia ya. Dia ada kat padang pasir dan sebagainya. Olive ya. Watini zaitun ya, minyak zaitun, ikan salmon dan juga walnut. Ini sumber yang paling banyak mengandungi hormon dopamin. Kita akan jadi lebih bahagia, mood akan lebih baik dan tenang dan sebagainya. Nampak? So serotonin, dopamin settle. Lepas tu hormon endorfin. Endorfin ni hormon gembira. Banyak kat mana? Ni Tok Mak sibuk tanya, minta tolong belikan yang tak ada gula, less sugar. Dark chocolate rupanya. Rupanya itu dia. Orang yang suka makan coklat, dark chocolate ni. Coklat yang gelap ya, yang hitam tu yang kalau ada lebih daripada 70%, tunggannya coklat-coklat yang ada kat pasaran tengah, more than 70% dark chocolate dia kata. Jadi kalau lebih daripada 70% dark chocolate, dia akan banyak mengandungi hormon endorfin ya. Dan dia ni endorfin ni ibarat macam morfin semula jadi. Orang kalau sakit ya kalau di medan peperangan ya, askar-askar memang disediakan morfin. Kalau kena tembak, terluka, patah kaki ya, cedera parah, maka dia painkiller, ubat tahan sakit yang paling mustajab ialah morfin lah. Dan dalam hormon endorfin ini pun ianya mengurangkan sakit. Itu sebabnya Tok Abah perasan ya, bila kita zikir, Tok Abah bila kena, Tok Abah cerita semalam kan, bila kena Uhud dalam keadaan sakit ya, nak kena cabut gigi ke apa-apa, kita zikir. Maka bila zikir banyak-banyak, endorfin akan dirembeskan oleh badan. Kita akan tenang dan tak apa-apa sakit lah, kurang sakit tu. Sakit yang otherwise kita tak tahan ya. Itu hormon endorfin ya. Alright. Itu point nombor 19. Tip ni bahagian yang ke-8, tip untuk mencari bahagia dan keceriaan sepanjang hayat. Ya, dan Tok Abah belum cerita lagi. Yang menaja program kita pagi ni ialah program psikologi tempat kerja. So semalam ada perbincangan kat pejabat, dia kata sebab ramai majikan-majikan minta tangguh, dia kata kami tak sempat ya, nak minta permission, ada burokrasi, ada red tape lah untuk agensi-agensi kilang swasta dan kerajaan.
untuk memberi keizinan kepada staf mereka attend program kami. Dia mengambil masa lah, maklumlah ya. Cuti-cuti raya dah habis tapi banyak wedding, banyak itu, banyak yang masih work from home juga rupanya, ada juga rupanya ya. So dia kata boleh tak minta tangguhkan. So kita bincang-bincang boleh lah ya. So staf kami, Cikgu Nazin dah bincang dengan pihak pengurusan. Dia kata kita postponekan, kita tangguhkan sebab bagi peluang kepada agensi-agensi memberi izin kepada staf mereka untuk attend. Yalah dia punya prosedur kan, nak buat mesyuarat lah, itulah ini dan sebagainya. So program psikologi tempat kerja kita tangguhkan ke 21 bulan 6. Sebab ramai apa ni pelanggan minta ditangguhkan supaya staf mereka dapat attend, dapat kelulusan dan sebagainya ya. Ramai nak attend tapi belum dapat kelulusan ya. Tu takes time. Jadi kalau nak buat 9 bulan ni takut tak sempat ya. So program psikologi di tempat kerja diundurkan ke 21 hari bulan Jun. Masih tempatnya masih DIFKA, Dewan Institusi Fasilah Kamsah ya. So link ada kat atas ya. Dah ada yang mendaftar. Yang Tok Abang nampak yang dah mendaftar, Coach Amy ada, Dr. Narima ada, yang Tok Abang kenal, yang lain tak perasan. Ya. Dan juga pagi tadi Tok Abang tengok dah ada 238 orang yang join Telegram channel webinar Mental Perkasa Tok Abang di MFK. So Tok Abang akan buat satu program ya pada berapa ya? 18 ya. 18 hari bulan 6. Oh ya 18 ya, 18 hari bulan 6. So kita sekarang tengah seeding ya, tengah collect kawan-kawan ya. So waiting list untuk program ini kena register kat Telegram channel yang Tok Abah dah set up. 238 dah join semalam, not bad. Baru semalam announce 238 dah jadi ahli. So anda yang masih belum, tolong ya jadi ahli, segera jadi ahli untuk dapat 50% discount kalau nak join program mental strength ya, mental health. Bagaimana nak memperkasa kesihatan mental ya. 40% orang Malaysia ada masalah tekanan mental dan kesihatan mental, bukan sakit mental. Ada masalah apa nama kesihatan mental. 40% ya. Dan apa nama kebanyakannya orang di bandar lebih sikit ya. Dan Tok Abah tengok dia punya statistik malam tadi, orang yang bujang 13% ya ada tekanan mental. Orang yang bercerai 13% juga, lebih 13%. Orang berumah tangga 10% tadi yang ada masalah tekanan mental, masalah kesihatan mental. Jadi orang bujang lebih sengsara lah daripada orang berumah tangga dari segi kesihatan mental. Sebab lebih aman, lebih tenang, lebih bahagia orang yang berumah tangga. Balu pun not bad ya. Balu pun 12% ke 11% tak salah Tok Abah ikut statistik yang Tok Abah tengok malam tadi. Tapi 13% orang bercerai. Ini sebab ialah ada konflik dan sebagainya. Dan juga orang bujang ya. So, kalau anda dah cukup umur, dah cukup usia, dah ada kemampuan berumah tangga lah untuk dapat ketenangan hidup yang hakiki dan untuk melengkapkan agama. Barang siapa telah menikah, maka separuh agamanya disempurnakan insya-Allah. Ya. Alright. Okay. So itu yang Tok Abang nak. So please ya. Terus cepat. Kalau anda belum lagi masuk register kat Tok Abang punya Telegram channel webinar Mental Perkasa, Mental Perkasa tu, yang untuk membincangkan nanti Tok Abang akan buat webinar tentang mental health. Nota dah buat, malam tadi pun Tok Abang kemaskan lagi. Nota dah siap dah berminggu-minggu dah, tapi Tok Abang cari bahan baru malam tadi. Cantik dah. Mungkin Tok Abang akan siapkan bukunya lah ya. E-book pun akan kita buat ya sebelum program tu. So malam tadi dah finalize. So hari ni nak hantar kat pegawai editor tu untuk check. Dan mungkin by at the end of the week siap lah kita punya e-book tentang mental perkasa. Bagaimana nak menguatkan mental. Tok Abang tak pasti sama ada semua peserta akan dapat e-book ni tak ya. Mungkin ada kot ya. Tok Abang tak pasti ya. So tengok apa kata pihak yang mentadbir. Tok Abang menulisnya dan siapkan semua bahan. Melalui pengalaman 40 tahun di lapangan dan mengkonsul puluh ribu manusia ya, dan banyak membaca, berbincang, wacana ilmu. So itu Tok Abang garap semua untuk buat e-book tentang how to strengthen your mental health, memperkasa kesihatan mental ya untuk keluarga, kerjaya dan kehidupan yang lebih mana seimbang dan berguna, jadi aset kepada dunia. Bagus, seronok ya. Tok Abang baca pun excited, seronok ya, dapat naik semangat ya, dapat mudah-mudahan tenang mental lah. Itu bidang Tok Abang ya, because bidang Tok Abang pun
organizational psychology. Alright? Okay, dan of course lah, kita punya apa nama program kita juga dibawakan oleh ni tu Abah pun dah sebut Cordyceps Plus ya. Ada vitamin C plus, ada Cordyceps. Cordyceps ni bahan ya, bahan herba yang memang dulunya asal daripada Tibet, tak salah, daripada negeri China, Tibet. Tapi sekarang dah dapat ya, dah ada ladang di Malaysia rupanya Cordyceps ya. Dan dia memang telah dibuktikan memberi kesan yang positif kepada kesihatan dan seluruh whole system lah. You kena Google lah ya. So anak Tok Abah yang apa nama memformulasikannya, sebab dia ni pakar kesihatan ya, dia banyak coach ya, coach dan health issues. Dia memang 20 tahun pengalaman. So dia yang mengusulkan dengan bantuan pakar-pakar Cordyceps Plus. Tok Abah ni masa kena COVID pun inilah ya. Tok Abah dah gunakan 2 bulan lah, lebih kurang lebih ya. So alhamdulillah lutut makin ringan ya, kesan COVID pun nampak gaya ringan ya. Tok Abah anak tanya semalam, ada tak dia punya long COVID punya efek? Lenguh-lenguh ke, susah nafas ke, susah naik turun tangga. Tok Abah kata alhamdulillah tak ada kesan sampingan ya, ataupun kesan long COVID yang Tok Abah terasa. Syukur ya, syukur alhamdulillah. Mungkin sebab Tok Abah ambil ni lah ya. Memang Tok Abah ambil pagi 1 petang. Dia pesan jangan lupa ambil 1 pagi petang ya, supaya imuniti kuat ya, badan cepat segera sembuh daripada semua gejala-gejala atau simptom-simptom ya COVID-19. Syukur alhamdulillah. Tok Abah pun dah semalam hari terakhir kuarantin, hari ni nak masuk pejabat ya, nak buat kerja sikit ya, nak settlekan, termasuklah buku nak hantar kepada kita punya editor, buku mental health ya. So tolong cepat ya, cepat masuk Telegram channel Tok Abah. Tadi 238, sekarang lepas ni kau boleh dapat 4-500. Bagi tahu kawan-kawan ya, masuk cepat. Siapa tak masuk waiting list kat situ, kena bayar harga penuh, mahal. Mahal min RM99. Kalau tidak 49, tak sampai separuh ya. 50% discount kalau waiting list. Itu yang Tok Abah nampak. Ini semua nak bagi peluang ya. Okey. Poin nombor 20. Sebelum tu yang menyambut hari lahir, happy birthday hari ni 1 Jun. Orang bulan Jun ni kan, ikut pengalaman kajian Tok Abah 45 tahun punya kajian kat lapangan, orang bulan Jun ni orang suka berkawan, sangat mudah sayang kat orang, orang mudah sayang kat dia. Tapi dia ni orangnya memang very friendly, orangnya cuma mudah terpengaruh oleh persekitaran, sebab dia nak jaga sangat hati orang. Dan dia orang mudah sayang dia mudah sayang kat orang. Dia popular lah ya. Ramai kawan, baik kawan laki-laki pun kawan perempuan pun ramai ya. Ramai peminat. Tapi kok ada cabaran ialah susah sikit nak buat keputusan, sebab dia mudah boring, mudah berubah pemikiran. Dia nak yang benda yang mencabar, yang cantik, yang kemas, yang teratur. Itu dia. Itu yang Tok Abah perhatikan lah, orang yang lahir awal bulan Jun, terutamanya bulan 1 Jun ni. Orangnya baik, pengasih penyayang, very friendly, suka berkawan, tapi susah nak buat pilihan. So banyak mesyuarat. Takkan rugi orang bermesyuarat, sabda Nabi mafhumnya, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. So Tok Abah galakkan mereka yang lahir hari ini, esok lusa ya, bulan Jun, untuk utamanya semua orang pun relevan ya, bermesyuarat dan istikharah untuk mudah buat keputusan, buat pilihan, tidak mudah boring dengan situasi yang sama. Orang bulan Jun ni memang susah nak makan restoran yang sama walaupun sedap 2 hari berturut-turut. Dia tak suka, dia nak berubah. Dia suka berkemas. Dia tak suka benda yang mundane atau yang biasa. Itu ya. So happy birthday, happy anniversary, dan let's move on. Point nombor 20. Nak saja nak tengok berapa orang dalam kelas. 263. Jadikan 300 guys. Jadikan 300, like dan share. 454 orang dah share. Tapi masih 263 orang dalam kelas. So Muhammad Faizul dah masuk, Rifah Marjan dah masuk, Ramlah Ghani dah masuk, Nur Arinir ni jangan juga. Ya. PA MMA ubat tadi tok. Okey. Alright. Baik, bagus ya. Okey, Ana Khalid, Maria Ismail, Hajar Syarifah Sondono. Tu dia. Didi Zari, Bunga Muhammad Bedu. Bunga Muhammad Bedu. Maria Ismail dah sebut. Rifah Marjan. Rifah Marjan pula tanya, bulan 7 pun okey. Semua bulan okey lah.
Allah dah tentukan semua okey. Mana ada masalah. Ya. Bulan 7 okey. Semua bulan okey. Ya, jangan takut. Hani Daim, Fauzi Aziz. Ya. Dia Jun. Oh, dia orang Jun ni. So, Fauzia ni ramai peminat dulu. Dululah. Maria Ismail. Ya, Didi Zari. Ya, Hisham Syam. Hisham Syam, terima kasih. Ya. Okey. Alright. Okey. Apa nama ni? Nur Ariner, ya, apa nama, Didi Zari, ya. Okey. Apa Hidayah Cahaya Petunjuk, ya. Mawar Ayu, Sadiah Lili, Sadiah Yaya, lain orang ni, ya. Sadiah Lili dengan Sadiah Yaya, Hasnah Syari, Maria Ismail, Ruby Jema'an, ya. Syikin Osman, Rifah Marjan, hormon gembira dia kata. Alright. Didi Zari, Aina Fadli, Azimah Aziz, Salamah Sariman, ya. Okey, happy birthday to Salamah Sariman juga. Happy birthday to me, ya. Tahniah, ya, untuk mereka yang relayan ni, termasuk Salamah Sariman, happy birthday. Ya, jadikan hari ini sebagai titik perubahan untuk terus jadi hebat, jadi lebih positif, jadi aset kepada keluarga, bangsa, negara, agama dan dunia. Syarifah Jeff, ya. Saimah EMS, Alifah Nasiran, Akil Naufal, ya. Muhammad Rafi, Haji Nursin, Muhammad Nuraizat, ya. Halmiza Nazir, Arani, dia kata lambat masuk. Fatimah Abdul Wahab, dahsyat, ya. Okey, dan Emiliana Nana, ya, dan sebagainya, ya. Okey. 271 orang dalam kelas, jadikan 300, guys. Bagi tahu kawan-kawan lain, oi, cepat-cepat masuk kelas Tok Abah, masih relevan, masih bagus start pun. Ya, masih lagi setengah jam sekurang-kurangnya, ya. So, supaya dia masuk cepat-cepat, jadikan 300 orang dalam kelas. Dan kalau boleh 300 ni, kalau belum masuk lagi Telegram channel Tok Abah yang Mental Perkasa, terus ya press link ke atas untuk join. Jadi, member Telegram channel untuk dapat potongan khas. Kalau nak join Tok Abah punya webinar on memperkasa kesihatan mental, ya. Tok Abah dah siapkan dia punya e-book. Sangat bagus, sangat berfaedah, ya. Tok Abah pun excited. Tok Abah yang menulis pun seronok dan dapat ilmu banyak, ya. Imran Jamal, Ani Muhammad Yusof, ya, Sabri Das dan yang lainnya. Okey. Alright, so Tok Abah nak sambung tip nombor 20, cari masa untuk bersama orang tersayang. Malam tadi punya tip yang Tok Abah dapat, cari masa bersama orang yang tersayang. Saya memang ada kat rumah banyak masa, tetapi kadang-kadang kita ada masa bersama, tapi tak ada kata tu impactful apa nama interaction lah. Tok Abah baru beli alat, ya, apa, ni ramai Dr. Narimah pernah beli ni, ya, iTera Care, iTera Care, ya. Dia untuk membuka apa nama kata tu, apa nama, meridian dalam badan kita ni. Jadi saluran darah akan lebih lancar, kuat yang tersumbat, ya. Apa nama, bahagian-bahagian saraf-saraf yang bermasalah, ya, malahan apa nama, kata pakar yang banyak pengalaman dan orang yang ada testimonial, dia kata dapat merangsang apa nama, kita punya pankreas, perkataan pankreas, ya. Jadi orang yang pernah ada masalah kencing manis pun dengan izin Allah, ya, dia dapat kata tu memulihkan lah dia punya badan tu, untuk produce dia punya insulin dan sebagainya. Ini ikut testimonial. Ni bukan Tok Abah yang cakap ni. Ini kata apa ni, report yang Tok Abah baca tu, ya. Tok Abah pun baru cuba. Ya, baru cuba 2 minggu ni, ya. Tapi tak dapat gunakan sebab COVID. Jadi malam tadi anak Tok Abah buat pada Tok Abah dan Tok Abah buat pada untuk mak, ya. Dia buat belakang, belakang, depan semua untuk merangsang, dan Tok Mak kata ringan badan. Ringan. Dan ada sahabat Tok Abah, Pak Din, ya, dia masalah susah nak berjalan, bertongkat. So bila 2-3 hari dekat rawatan pegang iTera Care tu, dengan izin Allah dia dapat berjalan dengan lebih selesa. Of course lah, perlukanlah sikit bantuan dan sebagainya. Mana boleh automatik, ya. Serta-merta penyakit datang macam semut, dia keluar pun macam semut. Itu yang tepatnya. So take time, tetapi alhamdulillah, orang yang kebas-kebas tangan bila digunakan dengan izin Allah, hilang kebas-kebas, ya. Allah punya kuasa dengan usaha kita. Macam Tok Abah sekarang gunakan, nak buat malam tadi dah janji nak buat pagi dan petang. Mudah-mudahan
lebih segar, lebih sehat, ya, dan lebih kata orang tu lancar perjalanan darah dalam badan. Mudah-mudahan ikhtiar, ya, ikhtiar hak kita, doa hak kita, sembuh tak sembuh hak Allah untuk menentukan, ya, semuanya ketentuan Allah, ya, tapi kita kena buat tanggungjawab kita. Okey, cari masa bersama orang tersayang dengan masa yang berkualiti, dengan ada transaksi interaksi yang bermakna. Ada orang kadang bersama tapi tidak macam bersama, ya, tapi tak ada, ya, tapi tak ada interaksi, tak ada apa nama quality time bersamalah, gitu, ya, terasa macam terpinggir. So cari masa bersama orang tersayang, dengan anak cucu, dengan kerabat-kerabat, ya. Tu sebabnya tak apa, Datuk tu ni pesan pada anak-anak, ya, ingat selagi orang tua masih ada, jumpa ahli keluarga. Takut-takut kan bila orang tua masih ada pun mereka tak nak jumpa sepupu sepapat kepada orang tua, kerana tak kenal, ya. Tok abah pun tak kenal anak-anak saudara yang dah berpuluh-puluh, ya, campur dua belah pihak beratus, mana nak kenal. Ya, budak kecil sekarang dah besar. Dulu kita kenal masa umur 3-4 tahun, sekarang dah 23-24, dah masuk college dah, ya, dah graduate dah bertunang dah. Oi, satu itu tanda kita makin hampir ke hujung usia, ke hujung hayat, ya. Alright. So syukur alhamdulillah tok abah pun dah 71, gila. Allahu akbar, ya. Okey. So cari masa bersama orang tersayang, ya. Barang siapa memperkasa silaturahim, maksud hadis, barang siapa usaha untuk memperkukuh silaturahim, akan terbuka pintu rezeki, akan dianjakkan tarikh ajal. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa memperkukuh silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan dengan mereka yang ada pertalian darah. Tu sebenarnya Tok Abah suka kalau ada wedding dalam keluarga, Tok Abah cari peluang untuk tidak menguzurkan diri. Kalau tak uzurlah kan, sebab di situlah kita akan jumpa ahli keluarga, ya, kerabat-kerabat yang susah nak jumpa kita. Kalau boleh tak naklah jumpa dalam keadaan sakit ataupun majlis kematian, bukanlah majlis, ya, suasana kematian dan sebagainya. Itu kadang kita jumpa sebab itulah dia, melawat menziarah orang yang meninggal. Jumpalah ahli kerabat kita. Kan sedih, why not jumpa? Nak jumpa waktu raya tak terjumpa, ya. Maksudlah maklumlah dalam keadaan yang sekarang ni, tapi ramai, ya, yang ada wedding atau apapun. 2 minggu lepas ada wedding kat Lostar, pada 6 hari bulan 6 ada wedding, ya. Bertandang ke belah lelaki, anak saudara Tok Abah yang pihak lelaki dapat dengan orang Kampung Setia Menanti. Nama tempat tu Setia Menanti. So mereka nikah di Masjid Mufti. Tak apa kenapa lah, Masjid Mufti Setia Menanti. Bagus nama masjid ni. Kenapa pula Mufti tu Setia Menanti? Jadi Pak Imam kata, ini namanya Masjid Mufti, tapi kampung kami ni nama Kampung Setia Menanti. Tu yang Masjid Mufti Setia Menanti. Tahu kata, oh ingat Mufti tu yang Setia Menanti. Rupanya namanya Masjid Mufti, ya, Kampung Setia Menanti. Gitu, ya. Bagus-bagus, baik-baik orang-orang sana, ya. Bagus-bagus. Dia punya layan, ya Allah, punya mesra lah orang utara kan. Depa bagus lah. Depa orang baik-baik, ya. Mesra, seronok, ya, seronok berkawan kan. Dapat kerabat dia orang sana, ya. Tu abah rasa sangat bahagia, syukur, ya. Welcome to our family, orang Kampung Setia Menanti Al-Ustaz Kedah. Tu dia, ya. Okey. So bila kita ingat balik tadi, bila kita menyambung silaturahmi, ya, dengan orang-orang yang tersayang, dengan ahli keluarga, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki, ya. Dapat mengenal saudara-saudara kita, dapat berjumpa mereka pun satu rezeki, dapat mendoakan, maka sampai Allah berikan kita satu motivasi dengan barang siapa mempereratkan silaturahim, hubungan dengan ahli keluarga yang ada pertalian darah, silaturahim, maka akan terbuka pintu rezeki. Rezeki itu luas maksudnya, dan juga dianjakkan tarikh ajal. Panjang umur, kata ulama, panjang umur sebenar ataupun umur yang ada tidaklah makin panjang, tetapi pengisiannya jadi hebat.
Umur yang ada tu jadi umur yang cantik dengan amalan-amalan, bukan dengan maksiat. Itu ulama mentafsirkan maksud panjang umur mungkin dua maksud ya. Betul-betul dipanjangkan umur, ataupun umur yang ada tapi panjang kebaikan. Gitu. Ya. So mana-mana kita nak pun, either which way is fine. Either way is fine. Either way is fine ya. Sebab benda yang baik. Okey. Nombor 20. Tip nombor 20. Tip nombor 21. Ya, ni Tok Bah pun dulu masa muda memang orang seni jugalah. You all tak tahu, tapi Tok Bah masa muda dulu pemain bongo. Maka bongo, main bongo kan, main bongo. Adakah main bongo macam main gitar? Kau janganlah percaya. Main bongo tu yang macam, ya, apa nama, kongga drum dia, bongo ya. Bongo, sebut betul-betul. Bongo. Ya. Macam cerita, apa, Bujang Lapuk ya. So, Tok Bah dulu pemain bongo, ya, dan juga pemain drum untuk kugiran, kampung style. Tok Bah main drum. Kadang-kadang disuruh jadi penyanyi. Bayarannya RM5. Dan setiap habis saja sesi dapat RM5. Tahun bila tu? Tahun 60-an. Tahun 60-an. Seronok. Budak sekolah kami, ya, tingkatan 3 Tok Bah ya. Jadi seronok. So masa kat sekolah asrama pun taklah sambung main muzik ya, sebab dia orang dah ada band sendiri. Tok Bah jadi penyanyi jugalah dululah. Apa kaitannya dengan tip nombor 21? Dengan muzik, dengan lagu-lagu yang menaikkan semangat, dengan lagu-lagu yang you suka, akan juga mendapat ketenangan. Ya, lagu nasihat. Sebenarnya ni dia. Tok Bah pun baru baca ya. Orang yang banyak apa nama kata tu trauma waktu muda, waktu kanak-kanak. Ni sebab kerana ada mental health problem. Tok Bah kan buat kajian tentang mental health. Yang mental health problem ni salah satu punca ialah trauma waktu kanak-kanak, trauma waktu dididik, trauma waktu membesar, kesan-kesan negatif, kata-kata negatif. Kau ni bengap, bodoh, bahlul, ya, kelabu asap, bahasa-bahasa orang dulu kan. Kelabu asap memang, ya, whatever lah perkataan negatif yang Tok Bah tak nak sebut lah, ya, tak sedap, ya. Tapi dah terpahat dalam minda ni. Macam mana nak bersihkan? Macam-macam cara nak kata untuk mental cleansing ni. Tapi salah satu cara ialah menyanyi kerana bahagia. Menyanyi kerana cuba dengan menyanyi lagu-lagu positif, dia akan dapat menyah cemar, ya, apa nama, kenangan-kenangan pahit ataupun trauma-trauma ataupun kata-kata nista, kata-kata negatif yang terpahat, ya, dalam minda tu dapat dibuang dengan menyanyi lagu-lagu positif. Dan satu kajian. Dan satu lagi kajian yang Tok Bah baca ialah barang siapa yang mengaji dengan jahar, dengan bersuara, ya, maka getaran suara kita mengaji atau menyanyi atau bernasyid atau bernazam itu akan memadamkan fikiran-fikiran negatif dalam kepala. Itu kajian mutaakhir yang Tok Bah baca oleh pakar-pakar. So menyanyi dengan muzik sambil menyanyi lagu-lagu positif. Janganlah lagu yang boleh membunuh semangat, yang oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Lagu dulu, itu lagu tu tak salah Tok Bah, dia punya seni kata diharamkan di RTM, ya. Cabutlah nyawaku. Kita tidak boleh berdoa untuk Allah cabut nyawa kita. Tidak digalakkan, ya. Apa nama, tak boleh berdoa begitu, ya. Doa benda-benda yang negatif tidak digalakkan. Ditegahlah, ya. Google, ya, Google. Tanya ulama, betul tak betul? So lagu-lagu yang positif lah. Jikalau kau fikirkan boleh, kan lagu yang bermotivasi tu, ya. Kamu akan hampir kejayaan, gitu. Tu lagu-lagu macam ini yang akan bagi kita semangat. Lagu-lagu nasyid, ya, lagu-lagu nasihat. Semalam Tok Bah dengar satu TikTok, ya, daripada seorang ustaz, seorang kiai umur dalam 60-an. Dia menyanyi, ya Allah sedapnya. Dia menyanyi tentang jangan sangka Tuhan, jangan sebut Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tak bertempat. Jangan sebut Allah itu ada sifat macam manusia, ada tangan, ada muka, ada jangan sebut, ya. Itu, ya. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sedap, lagu tu sedaplah. Tok Bah tak ingat dia punya irama.
Tapi bila Tok Abah dengar tu, ya Allah, kiai ni boleh tahan kiai ni menyanyi ya. Dengan kompang dengan rebana. Ya. Tapi Tok Abah dengar 2-3 round ya, bagus nasihatnya. Ni geng-geng otai ya, geng-geng lama yang hantar kat Tok Abah lagu seorang kiai yang menyanyi tentang sifat ketuhanan. Untuk orang yang ahli sunnah wal jamaah, jangan kata oh Tuhan ni ada di arash Allah. Orang duduk di singgah sana di arash macam satu tempat ya, macam kita bayangkan macam throne ya. Itu boleh merosakkan akidah kita, kata kiai ni lah. Dan ramai juga ya, yang tak baca ulama kata jangan kata Allah ada di mana-mana. Tak betul. Sebab Allah tidak bertempat. Jangan kata Allah ada di mana-mana. Di langit, di bumi, di kanan, di kiri, di belakang. Tuhan ada di mana-mana. Itu ikut logik sounds right. Tapi ikut orang yang belajar tauhid, itu tak betul. Sebab Allah tidak bertempat. Jangan sebut Allah walaupun ada hadis kata waktu sekian-sekian Allah akan berada di langit, bumi. Tapi jangan bayangkan macam benda yang fizikal. Kita tak boleh bayangkan sifat-sifat Allah seperti sifat manusia. Tak boleh. Itu sebabnya kita kena belajar ya, kena mengaji. Tok Abah pun masih belajar dengan Pius Salman, belajar fiqh ya, belajar sikit lah ya, tauhid dan sebagainya masuk sikit-sikit lah, tapi fiqhnya betul. Tok Abah baru masuk kelas bahasa Arab ya, Best Arabic Malaysia, anjuran Telaga Biru, hari Rabu malam Khamis, hari Khamis malam Jumaat, 2 hari seminggu. So malam ni lah hari Rabu malam ni dengan Ustaz Dr. Taufik Ismail ya, Al-Fadil Ustaz Taufik Ismail. Minggu lepas Tok Abah ponting 2 hari sebab COVID ya, bukan ponting tak dapat hadir, ponting tu ya. Tapi tengok Tok Abah tengok rakaman, dan malam ni excited nak masuk kelas bahasa Arab bersama Ustaz Dr. Taufik Ismail dan kawan-kawan. Dalam kelas tu yang paling yang paling muda pelajar bernama Aisyah, 11 tahun. Tok Abah pun lebih kurang lah. Tok Abah pun ada satu ujung dia. Tok Abah 71, dia 11. Tok Abah 71. So agak-agak siapa pelajar yang paling tua? Kau jangan sibuk ya. Jangan sibuk kata Tok Abah lah. Janganlah sibuk ya. Mana ada pelajar yang lebih muda daripada Tok Abah? Ya, impossible. At least I hold the record. So, tip nombor 21, dengar muzik, lagu-lagu yang positif, menyanyi dengan cara jahar akan menendang keluar kenangan-kenangan pahit, trauma-trauma ataupun kata-kata negatif yang terpahat dalam kepala akan ditendang keluar daripada minda kita dengan mengaji, dengan menyanyi. Oh wow. Mengaji dan menyanyi ya, dahsyatnya, sangat luar biasa. Kan bagus. So mulai hari ni ya. Terus rupanya Tok Abah dulu daripada muda dah buat, tapi tak tahu itu benar. Tok Abah kalau sedih Tok Abah menyanyi tau. Kat dalam bilik air tu kau dengarlah suara kita. Di wajahmu kulihat bulan. Orang lama-lama tahun 50-an punya lagu. Apa ni? Haryati engkau ibarat whatever lah, mana tahu sini kata. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan puan. Mimpi, kalau mimpi okey lah kan. Mimpi. Tapi dahsyat ya dia punya lagu tu. Tok Abah pernah tengok satu YouTube profesor-profesor je kat Indonesia yang menyanyikan lagu ni, lagu Haryati. Semua profesor. Dia punya musician pun profesor, umur 60, 70, semua profesor ya. Tak kurang daripada dekan, profesor. Mereka memang banyak bakat lah. Tapi rupanya bila kita menyanyi, maka kita kata tu menyah cemar ya, kenangan-kenangan pahit, kata-kata negatif yang terpahat kat minda akan tertanggal daripada sel-sel memori, akan ditendang keluar. Tapi Tok Abah pernah mengajar ramai ibu bapa, cara terbaik untuk memadamkan kenangan pahit ialah pegang bahu anak. Ini untuk mak ayah ya, yang dah tersatu kata, kau ni kenapa degil, kenapa bodoh, kenapa malas, kenapa menyusahkan, kenapa ni negatif sangat, kau ni kenapa ada masalah, kau ni kenapa. Kalau tersebut perkataan negatif, nak padam bagaimana? Pegang anak, peluk anak. Yang pertamanya ya, kita istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita cakap, Abah silap bila kata awak bodoh, kamu malas, kamu degil, Abah silap.
Ya, Abah telah buat kesilapan yang sangat besar. Abah minta maaf. Step number one. Step number one, sentuh dia. Bila sentuh saja anak dengan tangan, dengan apa nama, tangan yang banyak berdoa, banyak berzikir ni, maka anak akan rasa apa nama, pecah kedegilan dan rasa disayangi. Sentuhan mak ayah sebagai terapi. Lepas tu mak ayah kena mengaku, mak, Abah silap kata kamu bodoh, kamu degil, kamu jahat. Abah silap. Kamu tidak jahat. Kamu budak baik. Dan terus padam dengan satu contoh, satu kes yang benar, yang jelas dia nampak. Kamu bukannya malas, kamu rajin. Contohnya bila kawan datang ke main, kamu buatkan air, kamu bagi biskut, ya, kamu ajak share apa toys, lepas tu kamu kemas. Ingat tak? Itu bukannya budak malas, itu budak baik, budak bertanggungjawab, budak yang sangat apa nama, pandai bersopan santun dengan kawan-kawan. So kata pakar-pakar psikologi kanak-kanak, bila kita menyebut satu perkataan positif yang anak-anak jelas nampak dalam minda mereka, maka setiap kata-kata positif itu akan memadamkan, kata pakar yang mengkaji, minimum 300 kata-kata negatif yang lepas. Macam mana dia boleh bercakap 300 ni pun? Itu dia punya metodologi, Tok Abah tak kaji. Metodologi dia Tok Abah tak kaji, Tok Abah cuma baca dia punya hasil kajian, penemuan kajiannya. Dia kata sekurang-kurangnya 300 kata-kata negatif yang pernah terpahat dalam minda seorang anak akan dipadam dengan satu kata-kata positif yang jelas. Jangan kata, kamu budak baik, Abah silap, kamu bukan jahat, kamu budak baik. Baik tapi tak ada gambar. Anak berfikir begam, kamu budak baik. Ya, Abah nampak kamu semalam siram pokok bunga untuk mak kamu, ya. Lepas tu kamu tolong cuci kereta mak, ya. Lepas tu kamu tolong apa nama kemaskan tempat tidur. Yang kita cakap tu semua betul. Jadi contoh-contoh positif yang benar yang anak dapat bayangkan dalam kepala, kata pakar psikologi tersebut akan memadamkan minimum 300 kata-kata nista, kata-kata negatif yang terpahat dalam minda anak-anak kita. Dan Tok Abah telah memberikan demonstrasi dan nasihat kepada ratusan ribu lah kot ibu bapa sejak muda sampailah sekarang, dan ramai yang telah mengamalkannya, dan ramai anak saya dulu senakal-nakal budak, ya, sekarang dah jadi doktor pakar. Jumpa Tok Abah report balik, ya. Anak saya dulu nakal gini, ponteng kelas, tapi bila Tok Abah cakap, sebut apa ni, pegang kepalanya, dia terus tak pernah ponteng sekolah. Dia pernah 2 bulan tak pergi sekolah, tapi tak tahulah apa doa yang Tok Abah buat, pegang kepala dia. Lepas tu dia nak pergi sekolah, baju dia pun dia dah bakar. Dia uniform sekolah dia bakar. Tok Abah dengar tu, Tok Abah sedih sangat. Budak tu umur 11 tahun tak salah, ya. Tok Abah ajak duduk tepi longkang kat sekolah kan, tepi longkang. Tok Abah duduk, Tok Abah peluk dia, pegang kepalanya, doa yang patut. Lepas tu Tok Abah bagi nasihat, ya. Tok Abah kata kalaulah, ya, mungkin Tok Abah cerita tentang mak bapak dia dah tua nanti, ya, mak bapak dia sakit, siapa nak tolong, ya, siapa nak bayar bil, siapa, something to that effect lah. Budak tu menangis-nangis, lepas tu dia terus nak pergi sekolah. So bertahun-tahun kemudian, Tok Abah jumpa mak bapak ni, anak saya dah masuk college dah. Budak yang ponteng sekolah sekarang dah masuk universiti. Terima kasih Tok Abah. Inilah, ya, yang Tok Abah jumpa dari masa ke masa di seluruh negara lah. Dari masa ke masa ada orang kata, inilah ni. Ni, ingat tak dulu Tok Abah pernah pegang kepala dia ni? Sekarang dia dah 30 juzuk dah. Ya Allahu Akbar. 30 juzuk dah hafiz, ya. Dulu budak yang kecil, ya, Tok Abah disuruh pegang kepala, doakan kepalanya masa di umur tak tahu Tok Abah 6 tahun. Jumpa umur dah 16 tahun, dah khatam Quran. Bukan khatam, hufaz, hafiz satu Quran dengan izin Allah. Subhanallah, ya. Ini semualah yang Tok Abah gunakan kaedah, ya, kaedah untuk merangsang ni semua dengan usaha kita. Allah punya kuasa, kebesaran Allah, rahmat, taufik, hidayah Allah, maka anak-anak ni berubah. So guys, ya, ada cara, ada strategi, ada teknik, ya, semuanya di dalam kemampuan kita untuk lakukan, ya. Bertindak hak kita, berdoa hak kita, berusaha hak kita, mengkabulkan hak Allah. We propose, Allah disposes, ya. Alright. Okay, so jangan lupa, ya, program kita dibawakan oleh program Psikologi Tempat Kerja
yang dianjakkan tarikh daripada 9 Jun kepada 21 Jun atas permintaan majikan-majikan dan para bakal peserta. Dia kata nak dapatkan keizinan daripada bos takes time. Ya, ada dia punya birokrasi, ada red tape yang perlu diikuti biar prosedur ya. Ada SOP dia lah kan. Kita fahamlah. Tok pun kerja dengan kerajaan dulu ya. Sebagai pensyarah kan. Okey. Dan so program psikologi tempat kerja kita akan kendakan pada 21 Jun insya-Allah. Jom, ramai beritahu kawan-kawan, beritahu bos, beritahu staff you datang. Ya, kita akan terangkan bagaimana untuk memahami psikologi tempat kerja, terutamanya memahami isu berkaitan dengan gender. Ya, bos laki-laki, pekerja laki-laki, bos perempuan, pekerja perempuan, bagaimana nak menyatukan mereka, memotivasikan mereka, menegur mereka perbezaan yang sangat ketara ya antara laki-laki dan wanita dapat difahami dengan program psikologi di tempat kerja yang Tok Abah akan berbuat dengan Cikgu Saiful. Ada link kat atas tu ya. Dan jangan lupa ya semua yang hadir yang belum lagi masuk Telegram channel Tok Abah, webinar Mental Perkasa Tok Abah, masuk ya Telegram channel Mental Perkasa Tok Abah ya. Yang Tok Abah akan buat webinar pada 18 Jun. Siapa yang masuk waiting list dapat diskaun ya, early bird 50% ya. Tak sampai RM49 tak salah Tok Abah ya. Dan Tok Abah dah siapkan nota dan juga e-book ya. Malam tadi Tok Abah siapkan. Hari ni Tok Abah akan submit kepada editor. Gitu. Seronok ni. Dan program kita dibawakan oleh Kondisi Plus ya. Ni bagus ni. Makanan tambahan untuk menguatkan otot-otot lah, untuk kesihatan, untuk immunity. Ada vitamin C plus ya. Cordyceps campur vitamin C, sedap ya. Masa-masa manis sedap, Tok Abah suka ya. Dan Tok Abah pun nampak sihat asbab ya, ikhtiar dan juga doa dan juga Kondisi Plus. Okey, alright. Baik, so oh ya, Tok Abah juga nak ingatkan ni ya. Ini cucu-cucu Tok Abah makan ni Excel Plus makanan perasa coklat ni, makanan tambah perasa coklat yang sangat lazat. Makan pagi sebiji, petang sebiji, jauhkan dari kanak-kanak sebab rasanya sedap sangat. Dia cubakan makan satu botol, punya lazat macam rasa coklat, sedap sangat. Tok Abah pun suka. Untuk anak 2 tahun ke atas sampai anak umur 70 tahun pun masih relevan. Dia ada vitamin C plus untuk immunity, kolesterol, awal susu, awal lembu, tamar, ada susu, ada DHA powder merangsang otak kanan, otak kiri, batu lotus seed ya, biji teratai yang memberi aura ketenangan. So anak-anak yang makan ni, dia punya kesannya lah dia akan tenang, seronok, bertenaga, dapat belajar dengan lama. Apatah lagi kalau duduk menghadap kiblat dah tu, belajar dengan lama, dengan tenang, dengan fokus. Apa jadi? Lama-lama pandai lah. Budak tu belajar seronok, belajar tenang, fokus, mudah faham, maka dia belajar banyak, maka pandai lah. Bukannya makan ni terus jadi pandai. Tak. Dan yang penting bila mak ayah merangsang anak makan ni, mak bapak pun berubah. Beri masa untuk anak-anak, doakan kepala anak-anak ya, mengharamkan kata-kata negatif. Tak boleh cuba ni. Jangan sebut bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, malas. Don't ever fikir atau sebut di rumah. Haramkan. Bagi pula suplemen tambahan, doakan kepala anak dengan Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Anak-anak akan lama kelamaan jadi pandai, hebat, cemerlang, seimbang, anak soleh solehah. Guys, ini kata tu pelaburan untuk merangsang perubahan pada anak dan perubahan pada ibu bapa dan suasana ya. The whole landscape dan rumah tangga berubah jadi positif. Everybody benefit. Sedikit pelaburan oleh mak ayah akan menyebabkan 6, 7, 8, 10 keturunan jadi hebat. Kata pakar-pakar yang mengkaji. So, ada dia mascot dia Didi and Friends, dan ada gambar Tok Abah yang agak handsome. So, ni semua mengesahkan bahawa benda ni bukan tak ada hanky-panky. Semua legitimate dan diperakukan. Mana boleh Tok Abah letak muka Tok Abah kalau dia tak betul. Ya, benda ni dah 15 tahun dalam pasaran, tapi ni formula yang terkini, yang adaptation ataupun ubah suai yang terkini. Sangat sedap ya, dan sangat luar biasa, dan ramai yang dah cuba. Dia kata memang positif pada anak cucu, mudah belajar, mudah tenang, mudah dengar cakap dengan izin Allah asbab. Ya, so ramai yang dah mengamalkannya. So tak payah banyak ceritalah ya. So the satisfied customer will tell the rest of the story. Alright?
Oh, diam tak diam. Last ya. So kita wrap up ya, kena wrap up. So tak apa berhenti kak. Oh no, lepas tu berhenti nombor ganjil dengan muzik ataupun dengan lagu-lagu yang positif. Lepas tu pakai yang cantik dan smart dan warna kegemaran. Pakai cantik-cantik. Rupanya bila kita pakai cantik, pakai yang smart, pakai bersih smart dan pakai warna kegemaran, dia akan merangsang the whole landscape dari segi emosi kita berubah. Ya. So Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Bila kita berpakaian cantik dan kemas, kita akan rasa ceria, gembira, yakin diri, confident, aura kita pun bertambah baik. So pakai smart walaupun kat rumah. Walaupun kat rumah pakai baju kelawar yang smart, yang wangi, ya, yang tak ada lubang sana, tak ada lubang sini, ya. Pakai cantik dan smart, ya. Tu apa, t-shirt pun ada lubang-lubang tapi dia tampung lah, tampal lah, ya. Pembantu rumah suka, ya. Dia happy dengan ni baju tu abang ni. Apalah dah koyak-koyak dia jahitnya, ya. Tapi sebab comfortable seronok. Dan warna tu warna yang Tok Abah suka. Warna hijau, warna coklat, ya, warna semangat, ya. Pakai cantik dan smart dan guna pakai warna kegemaran anda punya mood jadi happy, ceria, bahagia. Ya, sebab Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik dan bila kita kemas smart, cantik, kita akan rasa sangat positif. Dan ingat, kebahagiaan itu bukan ada di luar sana. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, inside us. Dan kita tidak akan bahagia selagi kita tidak menerima diri kita seadanya. Terima diri kita seadanya, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita akan bahagia. Ya, dan ingat, kita akan bahagia bila kita memilih untuk bahagia. Yalah, awak senanglah cakap awak pendapatan 30,000 sebulan, 20,000 gaji, 10,000 gaji 7,000. Bolehlah cakap bahagia. Ada kawan Tok Abah gaji 50,000, mukanya monyoknya dengan sedihnya, dengan hibanya, dengan beribu masalah. Pendapatan RM50,000 sebulan. Ya, money cannot buy happiness. Of course, money can buy so many things, correct. Ya, tetapi money cannot buy happiness. Kalaulah duit boleh membawa menyebabkan kita bahagia, maka semua orang yang kaya akan bahagia. Tak. Jangan marah ya. Ramai orang kaya yang sengsara, ramai orang kaya yang bunuh diri, ramai orang kaya yang ambil dadah sebab stres, ramai tak payah ceritalah, ya. You boleh Google. Siapakah orang-orang kaya yang ada masalah mental, ada masalah ketagihan, masalah nak bunuh diri, ada yang dah ramai yang bunuh diri. Mereka kaya raya. Kaya raya tapi akhirnya bunuh diri. Contohlah yang nak membuktikan bahawa bukan sebab kaya awak bahagia, ya, tetapi bahagia itu bila awak memilih untuk bahagia. Ya, insya-Allah, ya. Okey, so jangan so Tok Mak bagi berita bahagia. Sarapan dah ada. Sarapan dah ada, berita bahagia untuk orang tua. Allahumma selamat. Sarapan dah ada dah kat atas. Ya, pembantu rumah dah naikkan. Sebab yalah, dia punya yang menghuni kat bahagian atas ni remaja-remaja purba, remaja-remaja antik. So kami ya, pembantu rumah, tak payah turun. Tok Abah, Tok Mak tak payah turun. Sibuk menurun, ya. Sebab dia bawa makanan kata lah, makanan orang tua berbenda lah. Ya, biasalah, ya kan. Alright. So Tok Abah akan ulang balik besok lah kalau panjang umur, ya. So last kali, nombor 23, buat perancangan tiap hari agar lebih sistematik, agar lebih teratur, agar lebih ada harapan dan pengharapan. Kita ada buat planning lah, ya. Ada matlamat, ada perancangan, ada what things to do. Sebab kita bahagia bila ada orang yang dicintai, ada benda yang nak buat yang kita boleh lakukan, dan ada pengharapan, ada hope. Kan Tok Abah sebut 3 perkara yang buat kita happy: someone to love, something to do, and something to look forward. Ini kata pakar-pakar psikologi yang Tok Abah pinjam, ya. Ada yang kita sayangi, ada yang kita boleh lakukan. Hidup kita tak kosong, ada something to do dan ada harapan. Ada harapan ya. Malam ni Tok Abah mengharap dapat jumpa Ustaz Dr. Abdul Taufik Ismail. Kita ni guru bahasa Arab, pensyarah UIA. Ya. Nak jumpa pula kawan-kawan pengajian termasuk si Aisyah yang 11 tahun. Dan Tok Abah jumpa geng-geng yang semua, dan
kita punya ustaz pun panggil Taubat, Taubat. Ya, panggil Taubat, Taubat. Ya. So, yang semua panggil Taubat, Taubat. Sebab pelajar yang paling comel, yang paling otai. Ya, mudah-mudahan. Okey, so buat perancangan tiap hari agar lebih sistematik, agar terangsang, agar ada harapan. Ya. So, kita akan sambung esok. Ya, mudah-mudahan. Dan kita akan ulang balik benda yang tak jelas. So, all the best. Selamat hari jadi, selamat anniversary, selamat bertugas, selamat menjalankan kerja, selamat buat kerja-kerja amal, ya, selamat melakukan sesuatu yang positif, yang buat yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So all the best. Doakan, sayang menyayangi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.